A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Masya-Allah, subhanallah. 114 orang dah masuk kelas ya. Orang pertama yang menyapa Ta'bah, Mahazif Muhammad Daing, tahniah ya. Mahazif orang pertama yang menyapa Ta'bah ya. Walaupun dah 150 orang dalam kelas. Nombor 2 Jurlim Salim ya. Syahira Akmal. Lepas tu Hafizatul Suhaila Hani, apa nama, Cikgu Mokhtar nombor 5 Mokhtar Nurdin, Nur Juliana Muhammad Yusuf, Salma Zakaria, Nur Amalina, Sarah Sarina, Asrul Hafiz, Syafrina Ridwan, Alam Ahmad, Umi Zainab, Mrs. Arman Laila, Nur Julaina Muhammad Yusuf, Rafidah Hassan, Puan Zainun Abdul Rahim daripada Canberra Singapura, Kamisah Rasman, Mira Abdul Rahman, Zira Hilmi ya. Lepas tu Salasia Hassan, Takashi Kanishiro, Jepun pun ada Takashi Kanishiro ya. Leni Nadira, Haji Abdul Rahim Dolati, orang Singapura. Orang Singapura rajin lah ya. Terima kasih sahabat-sahabat dari Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia, Nusantara ya. Malah ramai satu dunia lah ya. Mila Sairi, Amira SC, Lita Velita, Saidi Lamid. Ini semua orang yang memang biasa sangat ya dengan kami semua ni, dengan kita semua. Mira Abdul Rahman, Azwan Haji Anwar, terima kasih. Azrin Abdul Aziz, Farida Subaah, Ayu Ijoy ya, Fazila Ma'aris, Sahura Majid, Wan Karimah, Wan Kadir, Jamilah Junaidi, Syarul Akmal, Leni Nadira sebut tadi, Kharisun Ramli, Nazrul Saiman, Wafa Nurul, Syarilizatul Adayu, Syafi'i Ramli, Ana Cik Hassan, Noreha Basuni, Misa, Hasni Ali, Rukaya. 360, Masya Allah. Like and share ya, agar ramai orang dapat masuk kelas kita. Betul dalam taman juga Muhammad Rosdaini Arif ya, Salma Zakaria, Citi Salmiah, Dayang Maimunah Tajuddin, Nuria Malik, Jeffrey Jami'an, Hasu Hani Muhammad Shah ya, Sifti Afsakula, Mazlan Kosnan. Okey, tajuk yang Ta'bah dah tulis kita sambung ya. Hari Ahad, hari semalam hari Selasa, hari ni hari Rabu. Hari Rabu semalam Ta'bah start kelas webinar pukul 9 untuk sahabat-sahabat dari LKIM. Hari ni Ta'bah start pukul 10. Jadi tu ada masa sikit ya. Pukul 10 sampai pukul 12 untuk perbadanan PT tabung ya, tabung kemahiran, pembangunan kemahiran, something like that ya. So 10 hingga 12. So Ta'bah ada masa, sebabnya Ta'bah buat. Hari ni pun kita mula sebelum pukul 7. Sekarang pun masih apa nama, kata orang tu masih apa nama, hampir pukul 7 lah ya. About 1 or 2 minutes before 7. Sengaja Ta'bah nak mulakan before 7. Sengaja nak tengok kenapa mesti start pukul 7. Sebab masa Ta'bah pergi ke Tokyo ya, adalah 2-3 kali ya. Begitu pun Ta'bah nak tengok ya, jadual bas 6.54 lah dia datang. 6.54 Zoom akan datanglah bas 6.54. Dia tak 6.55, 6 apa nama 70 ke apa nama 700, tak ada. Dia 701 lah. 702 tunggu terus. Banyak kadang Ta'bah akan apa nama saja ya, nak test kelas. Alright, kita rehat 10 minit, kita start balik pukul 10.14. Kenapa 10.14 tak 10 suku? Salah ke 10.14? Tak ada, biasanya 10 suku. Biasa. Kita kan luar biasa. Tak apa pun terus teringatkan kelas untuk start balik 10.14. Pukul 10.14 kita start saja ya, nak mengajar mendidik diri dan manusia
tentang kepentingan masa. Sebab saat-saat, minit-minit yang kita buang, nyawa kita yang kita buang. Ya, bukannya membuang masa, kita membuang nyawa. Sebab masa kita adalah nyawa yang masih tinggal. Kalau kata kita kena mengurus masa, ya, kita nampak yalah pentinglah juga mengurus masa. Tapi kalau kata kita jom kena urus nyawa kita. Nyawa masa kita yang tinggal ni ialah nyawa kita sikit lagi ni, sikit lagi. Entah esok atau lusa kita dah tak ada. So kita cuma nyawa kita ni, kita urus nyawa kita yang tinggal sikit. Lain dia punya persepsi, dia punya kata tu apa nama, nilai yang kita berikan. Bak kata seorang sarjana yang tak baca semalam, ulang balik lah. Bila kita berkomunikasi dengan manusia, 20% ialah fakta, ilmu yang kita sudah faham, 80% ialah perasaan, feeling, emosi yang kita sampaikan. Ya, kita gunakan untuk menyampaikan maklumat itu. Barulah komunikasi itu berkesan. Komunikasi yang berkesan, 20% fakta yang tepat, 80% perasaan dan emosi yang tepat. Subhanallah. Sebab manusia berubah sebab ikut emosinya. Manusia bertindak ikut emosinya, ikut feelingnya. Gitu ya. So hari ini kita masih nak, mungkin sesi terakhir lah, berkaitan dengan bagaimana kita nak menarik rezeki. Jadikan diri kita sebagai magnet rezeki. Rezeki Allah yang taburkan kepada kita. Jangan risau tentang rezeki kita, Allah sudah janjikan. Tapi risaulah dengan usaha kita, doa kita, syukur kita. Bukan kurang rezeki, tapi acap kali kita kurang bersyukur. Sebab bila kita bersyukur, Allah tambah-tambah nikmat termasuk rezeki. La in syakartum la azinnakum. Sebetullah pesan ulama kat Tok Abah dan pada kita semua. Bukannya kita ni kurang rezeki. Rezeki Allah dah tentukan. Dah ada dah kat Lauh Mahfuz dia punya kuantum tu. Dah ada dalam buku besar Allah, dalam Lauhil Mahfuz. Tetapi kita tak tahu, kita tak usaha, kita tak bersedia untuk menerima rezeki itu, maka tak dapatlah kita kutip. Rezeki Allah berikan. Ya. So jom ya, sesi terakhir tentang bagaimana kita nak menjadikan diri kita magnet rezeki supaya rezeki kita makin melimpah ruah, insya-Allah. Ya. Alright. So Rostina sujud, terima kasih. Hani AMN, Ellen, Haji Draman, ya, Lita Walita dah sebut tadi, Syekh Qalam, Masya Allah, ya, Abdul Rashid, penama Rahimah binti Jalil, Azanur, Qahira Al-Azrak, ya, Jebon tu dia Jebon, Asmira Nur Azmi, Aniza Isha Azanur, dah sebut tadi, Sofia Maryam, ya, binti Abdullah, ya, siapa ni, Dayang Siti Akismail, ya, Rosnah binti Juzan, Putri Naziyah, ya, Salbiah, Marais Ili, Muhammad Azira, Nisa Charming dan yang lainnya. 541, please like and share. Sebelum tak lupa ya, selalu terlupa ya. FB Live kita pagi ni diserikan, ya, dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat dan berkhasiat, ya. Minum secawan, insya-Allah tertawan. Tok Abah pun minum kali pertama dekat 2 bulan aku, ya. Ya, maka terus tertawan, ya, memang lazat, tapi yang penting dia juga mengenyangkan, ya, kurang kita makan, ya, melawaskan perut, ya, dan Tok Abah jadikan minuman yang baru Tok Abah mula minum ini sebagai asas, ya, untuk mencetuskan perubahan-perubahan positif. Bukan minuman ini yang menyebabkan kita badan sehat, badan kurus, kurang meringan sikit. Tak. Tapi bila kita minum ni, kita akan membentuk sikap baru, exercise baru, zikir baru, ya, networking baru. Itu yang menyebabkan kita jadi orang baru yang Tok Abah rasa makin ringan. Naik basikal statik kat rumah ni dah masuk minggu ketiga kot, ya. Dah 3 kilogram lebih sikit kurang, ya. Dah turun badan, rasa ringan. Naik turun tangga dah rasa ringan. Alhamdulillah, bukan sebab minum ni, tapi ini sebagai penggerak, penggesa, pemangkin, pencetus perubahan-perubahan dan perubahan-perubahan yang sepadu inilah menyebabkan kita jadi orang yang lebih positif. Alhamdulillah, ya. Sebab kita ni suka novelty, suka kelainan, suka kebaruan, ya. Sebabnya budak kecil dapat toy baru apa je, dia seronok main toy, dan apa akan jadi perubahannya. Bukan main toy je tu, tapi then remember I gave you a toy. So dengar cakap mama, ya mama, ya mama. Dia akan jadi lebih dengar, lebih rajin, mudah nak kemas toy, kemas semua yang dia main sebab dapat toy baru.
So, dapat toy baru menyebabkan dia berubah. Dia punya sikap, perangai dan amalan-amalan yang lebih positif. Nampak tak? Itulah yang Tok Abah nak rangsang anda ya. Dapatkan penerima cokolatir untuk membawa perubahan-perubahan positif pada diri anda secara bersepadu. Wow. Ya. Dan FB Live juga kita dibawa oleh 3 webinar Tok Abah. Satu, ini baik joinlah ya. So untuk mereka yang bekerja swasta ataupun kerajaan ataupun NGO, come to my webinar 23 minggu depan ya. 23 September, komunikasi dinamik semasa pandemik ya. So Tok Abah dah cari lagi dah dapat lebih kurang 30 ya mutiara kata yang sangat merangsang. Tok Abah pun excited ya. Benda-benda yang Tok Abah dulu dah dengar tapi tak fokus, tak beri tumpuan, sekarang excited balik ya. Seronok ya, seronok dapat ilmu-ilmu baru everyday. So jom Tok Abah akan kongsi kenapa apa kesilapan lazim berkomunikasi ya, bagaimana tip berkomunikasi dengan lebih dinamik ya. Bagaimana nak buat orang sayang dan hormat kita, nak bentukkan karisma kita agar dapat dipercayai oleh orang lain. Dan of course selalu akan Tok Abah masukkan juga unsur bagaimana nak serasikan roh kita dengan roh orang lain. Of course doa-doa dan zikir-zikir. So berbaloi, insya-Allah seronok dan akan merangsang perubahan. Anda yang berubah, Tok Abah bagi tips dan nasihat. I am your facilitator, you are your own motivator. Alright. So 23 September dah ramai orang mendaftar. Bos hantar your staff, staff minta izin bos. Lepas tu 25 ini seronok. 25 September, keluarga bahagia ibarat dapat syurga di dunia. Itu kata-kata seorang ulama Tok Abah gunakan sebagai tajuk webinar. Keluarga bahagia. Jadi bagaimana nak bentuk keluarga bahagia? Sama juga kita akan start kesilapan lazim dalam keluarga, bagaimana nak memperkasa keluarga dan dapat mardatillah, redha Allah ya. Tips-tips yang sangat magical, simple saja. Contoh ya, barang siapa masuk rumah dengan bismillah dan Allah, rumah tangga dan jiran-jirannya ya tidak akan miskin. Tak miskin harta, tak miskin kasih sayang, tak miskin keimanan, tak miskin usaha dan keyakinan. Tak miskin kasih sayang macam. Dan barang siapa keluar rumah dengan bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil azim, pasang pula 5 6 7 10 niat untuk pergi kerja. Wow, magic berlaku. Bersemangat, lebih berkat, lebih kata orang tu jadi orang barulah. Ini baru satu tip simple yang sangat luar biasa kesannya. Very magical dia punya impact ya. Alright. So Sharifah Aziza terima kasih, Kila Felika, Miran Balan terima kasih, Sharifah Aziza, Aida Jaafar, Ramlah Zul, Dia Zahwi ya, dan yang lainnya ya, Sariah Ramli. Yang untuk mereka yang memberi salam kepada Tok Abah jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Dan pada 30 September ini pun sangat menarik, first time Tok Abah buat ya. Ni premier ya, premier airing ya, Tok Abah tak pernah buat, iaitu mengenal peribadi melalui grafologi ataupun tulisan. Ini ilmu yang Tok Abah belajar pada tahun 1979, 42 tahun punya pengalaman dan ilmu Tok Abah akan share. First time Tok Abah share secara public ya, bagaimana mengenal peribadi diri kita, keluarga, anak-anak, anak murid, untuk cikgu-cikgu ya, dan untuk para pelajar sangat kritikal. Sebab ramai pelajar tak kenal diri sampai pencin sampai meninggal dunia. Kesian ya, sayang. Kita ni Allah berikan kehebatan tapi tak kenal diri. So melalui grafologi kita boleh kenal potensi ya, kekuatan, kelemahan dan bakat-bakat. Itu penting. Yang lebih kritikal ialah Tok Abah akan pesan bagaimana kita nak ubah bentuk tulisan kita, cara gaya tulisan kita untuk mengubah personality dan juga perangai kita dan sikap kita. Boleh dengan izin Allah, dengan usaha kita. That is the tema ya, the tema ya, kita mengubah tulisan kita dengan sengaja, dengan faham, dengan ilmu, dengan istiqamah, akan berubahlah diri kita. Dan Tok Abah telah membantu ratusan ribu pelajar ya, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti, malah pemimpin-pemimpin, malah selebriti ya, artis-artis pun ramai yang mereka ubah diri mereka dengan mengubah tulisan, tanda tangan dan sebagainya. Ya, insya-Allah Tok Abah akan bagi contoh dan praktikalnya sekali insya-Allah. Semua on webinar orang tanya. Ramai orang bertanya juga, orang Singapura boleh tak join? Of course. Dan harganya masih sama. Kalau convert kat Singapura ataupun duit Brunei adalah dalam $20 kot. Dia punya cost $20 je ya, untuk
2-3 jam punya ya, punya seminar ya, insya-Allah. Okey, so jom kita sambung bagaimana kita nak memperkasa diri kita jadi magnet rezeki. Allah masalahnya semalam Tok Abah berhenti kat nombor 10 ya, kita berhenti kat nombor 10. Cuma sebelum tu Tok Abah nak pesan balik mutiara kata yang kita kena pegang sebagai falsafah hidup. Ingat ya, pesan guru Tok Abah pada Tok Abah based on sepotong ayat-ayat Quran ya. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih, Allah ada bersama dengan kita. Ya, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah ada bersama kita. Itu satu perkara yang kita kena ingat diri kita. Yakinlah rezeki itu jaminan Allah. Kalau kita yakin bahawa rezeki itu jaminan Allah dan rezeki tak pernah salah alamat, seperti juga jodoh, seperti juga dengan kematian, ya, al-malakul maut tak pernah salah alamat. Apa jadi kalau kita yakin? Tapi kita tahu tak yakin. Kalau kita yakin, kita tak pernah iri hati. Ya Allah, kenapa dia boleh dapat, aku tak dapat? Kenapa rezeki dia banyak, rezeki aku sikit? Kenapa dia naik pangkat, aku tidak? Nampak? That mean dia tak faham konsep rezeki, qada dan qadar. Ya, bukan tak faham, tak yakin dan tak menghayati. Rezeki awak punya. Tak ada. Ni bukan masalah rezeki. Ni masalah dia ada kabel. Astaghfirullahalazim. Nampak? Dia punya tauhid dia. Ya. Kau ada kabel kapal. Kabel agung lah. Kabel raja. Kabel tak apa. Tak kisahlah kabelnya. Kabel kita besar. Tetapi bukan rezeki kita. Dapat tak? Dapat tak? Tak dapat. Kau tak ada kabel pun. Ada seorang sahabat Tok Abah. Ya. Dia pasang. Dia bernazar. Ya. Tahun 70-an, 80-an. Dia awal tahun 80-an dia bernazar, tahun 85. Kalau aku dapat petrol minyak ni, petrol station ni, stesen minyak ni, dia ni tak ada kabel politik, tak ada kabel rasuah, tak ada kabel orang besar, tak ada kabel. Tapi dia memohon dan dia bernazar, ya Allah, kalau aku dapat stesen minyak ni, sebab aku ni cuma penjual ikan kat pasar. Dia jual ikan. Kalau dapatlah petrol station ni, cukup aja aku nak naik haji suami isteri. Itu dia punya nazar. Tapi sebenarnya nazar tu tak niat lah, tak. Kalau nazar tak betul ya. Sebab benda wajib tak boleh jadikan nazar. Benda wajib tak boleh jadikan nazar. Ya, benda sunat boleh jadikan nazar. Tapi dia niat, aku dapat ni, aku akan cukup aja aku akan pergi Mekah. 85 dia dapat stesen minyak. Setelah diinterview dah lapis, tapi dia tak ada kabel, tak ada hanky-panky, dia dapat, dia punya syukur, cukup aja. Tahun 87. Tahun 87 dia pergi Mekah. Sama batch dengan Tok Abah. Tu dia cerita kat Tok Abah. Dia ada stesen minyak kat Johor Bahru. Ya. So orang yang sangat yalah, daripada jual ikan, seorang yang sangat sopan santun, ya, nanti Tok Abah tengah nak ingat nama dia, ya, lupa ya. So ni tahun 87 geng, 87. Umur Tok Abah 36, umur dia dalam 35, ya. Suami isteri. Tak sampai kot, dia umur dalam 33 kot. Penjual ikan, dapat stesen minyak, lepas tu kita buat haji asbab, ya. Nampak? So luar biasa ya, luar biasa. So yakinlah kau dah rezeki, ya, memang kita dapat. So kalau kita yakin bahawa rezeki itu jaminan Allah, kita tak akan iri hati, kita tak akan dengki, kita tak akan kata, kenapa kau buka juga gerai sama macam aku, kau blok lah rezeki aku, kau blok rezeki aku. Itu cakap yang salah tu. Itu cakap yang salah tu. Kau memang blok rezeki aku lah. Kalau kita orang yang tidak beriman, dan cerita lain lah, ya. Tapi orang yang beriman tak boleh cakap, kau blok rezeki aku. Macam mana kau dah rezeki kita, orang boleh blok? Ya, kalau sudah rezeki kita, ya, orang tak boleh blok. Kalau bukan rezeki kita, ya, dalam mulut boleh keluar balik. Tu sini kata lagu tu. Ya, kalau bukan rezeki kita, dah masuk mulut dah. Dia boleh terjatuh, boleh keluar, jatuh atas pasir. Yang tak boleh kita nak ambil sebab dah kotor sangat. Kalau bukan rezeki kita, dalam mulut keluar balik, betul tu. Ya, so Leni Nadira dah sebut tadi, Cik Rin bling-bling tak sebut. Terima kasih Cik Rin bling-bling, ya. Ini pun top fan kita, syukur alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan. Kamila Yunus, Mas Ayu. Mas Ayu. Lagu lama.
Fatimah ya. Junaidah Yusof, Suhaidah Hanim. Untuk mereka yang memberi salam pada Tok Abah tadi tak balas dengan sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Ya. Dan Tok Abah dah sebut juga semalam, ulang balik. Sungguh Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas ya. Surah Ali Imran ayat 37, tanpa batas. Jangan ada, tak ada hadnya kalau dah rezeki kita tu. Cuma kita yang menganggap bukan kurang rezeki tapi kurang syukur. Bukan kurang rezeki tapi kurang usaha ya. Bukan kurang rezeki tapi kurang ilmu. Nak berjaya di dunia kena ada ilmu ya. Tawakal dalam mencari rezeki. Burung yang tak ada akal pun, sebab dia punya penuh tawakal, keluar pagi dalam perut kosong, balik petang dengan kenyang. Itu sebenarnya maksud hadis tu. So, rezeki itu milik Allah. Semakin kita ikhlas memberi kepada orang lain, insyaAllah dia akan memudahkan rezeki kita. Sebab takkan miskin orang yang bersedekah kecuali bertambah. Okey. Ya, so semalam kita berhenti kat nombor 10. Tip nombor 10 ialah bila kita beri barang, Tok Abah kata, tolong kalau ada baki atau balance ya, ada change, you just tell yang jual tu, terutamanya orang yang penjual kecil-kecilan ya, gerai, orang jual air batu, jual buah, pisang goreng, janganlah kita ambil balik ya. Kalau baki tu bilangan yang munasabah, small change, just okay, keep the change. Sila, tak apa. Ya, kita beli barang harga RM8, kita bagi RM10, keep the change. Ya, that's RM2 atau RM1 atau apatah lagi kalau 50-60 sen, ya, itu untuk kita tak ada apa-apa, tapi pada kacamata Allah sangat besar, pada yang menerima sangat besar. Ya, terutamanya sekarang ni baru nak mulakan perniagaan balik ya. Baru nak ada dine in ya, baru nak ada kata tu ialah kelonggaran untuk lebih mudah berniaga. Ingat pesan DJ ya, kelonggaran sekarang bukan sebab masalah COVID ya 19 ni sudah berkurangan ataupun sudah selesai, sudah tamat, tetapi atas sebab ekonomi, untuk merangsang ekonomi, membantu. Kalau tak dironggakan, takut ramai yang lebih sengsara. Orang yang M40 pun jatuh ke B40. Kalau B40 turun ke bawah lagi lah, ke fakir. Ya, F40, tak ada F40. Ya, tapi maksudnya golongan fakir. Fakir tu pendapatannya kurang daripada 50% keperluannya. Itu fakir. Miskin tu kurang daripada 100%. Dia perlukan katalah 500, dia tak dapat 500, maka dia miskin. Ya, tapi kalau dia perlukan 500 untuk survive, tapi dia dapat 250 saja, maka dia fakir. Itu dia punya definisi lah, salah satu caranya. Baik, nombor 10. Bila kita beri barang, ya, kita jangan ambil baki. Itu sebenarnya budaya orang Brunei, budaya orang Singapura, ya, budaya orang Malaysia juga, tapi tak semua. Belum kita amalkannya dengan meluas, ya. Tapi masa dulu-dulu Dr. Abah ingat, memang keep the change memang dah biasa dulu-dululah, ya. Masa rezeki kita agak murah ya, dan simple kehidupan kita. Tapi dalam masa PDPR ni, masa PKP ni, ya Allah, setiap sen kita kena jimatkan ya. Kesian ya, untuk kita semua. So tapi itulah untuk mereka yang ada kemampuan, atau tanya untuk mereka yang telah sedekah subuh, dan ingat, hadiahkan pahalanya untuk keluarga kita yang hidup dan sudah meninggal dunia, dan pasang satu niat untuk selesaikan satu masalah. Ya, pagi tadi niat Tok Abah ialah tolong selesaikan orang-orang yang berhutang kepada Tok Abah, tolonglah mereka murah rezekinya ya, dan lembut hatinya untuk memulangkan balik, bayar balik. Sebab orang yang tak bayar hutang di dunia dia sengsara, di akhirat takut-takut dia muflis ya. Amalannya tergantung, kesian ya. So, dan orang yang dihutangi ada kewajipan sebenarnya untuk ingatkan orang yang berhutang supaya mereka sama-sama selamat dunia dan akhirat ya. Okey. Baik, nombor 11 kita sambung. Kita ini pun ada kes ya, yang tetap lagi kita Tok Abah terima ni, walaupun Tok Abah ni bukanlah ya, orang macam orang yang mewahnya dapat memberi bantuan ya, tapi ya setakat yang kita mampu sikit-sikit bolehlah. Tapi kita Tok Abah ada kawan ya, ataupun ialah yayasan yang Tok Abah
jadi apa nama kata dutanya, membantunya. So kadang kes-kes ni Tok Abah rujuk kepada mereka, kepada pusat zakat kita rujukkan, ya, sebab mereka memang ya ada dana untuk 8 asnaf. So bantu anak yatim bukannya 8 asnaf ya, sebab ada anak yatim yang kaya raya, tapi anak yatim yang miskin masuk golongan 8 asnaf sebab orang miskin, ya. Usaha fisabilillah, orang nak keluar dakwah, nampak orang nak keluar dakwah, kita bagi mereka sedikit dana ya, ataupun infak kita sangat besar pahalanya. Tapi ramai juga orang nak keluar ni, dia tak nak terima. Sahabat-sahabat kita ya jamaah tabligh kadang kita nak bagi, tak apa. Tapi kalau kita beri ingat kelas ini untuk ya, mudahkan perjalanan untuk tambang ya, dan sebagainya, wah ya, mudah-mudahan. Dan yang kita terlepas pandang ya, orang nak sambung belajar. Ni banyak kes sekarang ni ya. Orang nak sambung belajar, nak buat ijazah pertama, nak buat sarjana, nak buat PhD ya, tapi mereka tak ada ongkos untuk yuran pengajian. Membantu orang yang nak sambung belajar, mereka masuk golongan 8 asnaf ni. Kita bantu ya, insya-Allah ya. Sebab jangan fikir itu kau nak belajar Quran, tahfiz ya, bolehlah kita bantu. Ini nak buat engineering, nak buat architecture. Kata ulama yang Tok Abah rujuk, bidang profesional yang akan membantu manusia ya, dia akan bantu orang. Engineer akan bantu orang ya, doktor akan bantu orang, pharmacist akan bantu orang, dentist akan bantu orang ya. InsyaAllah pahalanya Allah saja yang tahu. Of course kalau kita bantu anak-anak pusat tahfiz ya, anak-anak yang mengaji pengaji agama, memang confirm bagus. Tapi jangan lupa mereka yang nak ambil bidang-bidang profesional, bidang ilmu alat ni ya, jangan kata Allah budak engineering, kalau kita bantu pun tak ada pahala. Silap. Membantu orang-orang nak melanjutkan pelajaran, kecuali lah ke ilmu itu ilmu yang sesat, ilmu bagaimana nak menyamun, ilmu untuk belajar sihir, itu memang out of the book lah ya, itu tak munasabah pun. Okey, bantu golongan 8 asnaf, termasuklah mereka yang golongan fisabilillah ya, usaha fisabilillah, dan orang yang nak melanjutkan pelajaran. Luar biasa dia punya impaknya untuk kita menarik rezeki ya, yang memang Allah yang telah sediakan. Itu ya. So yang ke-11, yang ke-12 Tok Abah dah sebut, tapi kita re-emphasize, beri binatang atau burung makan. Tok Abah dah sebut dah, dalam kita biarlah ada untuk mereka yang tak ada kucing. Tok Abah dah ada kucing kat rumah 6 ekor. Lepas tu memang ada kucing kucing kejiranan, tak tahu siapa ya, datang ya, 2-3 ekor datang ya, selamba je, tapi memang kucing jiran lah, baik, jinak, tumpang makan. Dia nampak Tok Abah, apa khabar, dia tak lari lah, dah jinak, dia pergi tempat. Tok Abah bubuh makanan dalam cage. Kucing-kucing yang memang ada, tetap malam kita masukkan dalam kandang ya, dalam dia punya tempat tu. Lepas tu dalam tu ada makanan, kat luar pun tak bawa makanan ya, untuk kucing-kucing yang telah keluar dari kandang dia, ataupun untuk kucing-kucing jiran. Yang kelaparan silakanlah makan. Insya-Allah lah ya, kita beri makan kepada binatang, masya-Allah ya. Binatang ni akan mendoakan kita sebenarnya ya, sebab binatang pun tahu berterima kasih, tahu bersyukur. Terus banyak Tok Abah sedih ya, tentang peribahasa seperti melepaskan anjing tersepit. Atau Tok Abah pernah sebut dulu ya, ada pernah sebut 2-3 kali ya. Tok Abah pernah menolong anjing ya, anak dia jatuh dalam pagi, Tok Abah keluarkan ya. Tak ada pun ya, tak ada pun dia kacau kita, tapi memanglah mak anjing ya, mak dia tengok garang dia, tengok anak dia 3 ekor dalam parit hampir tenggelam ya. Tok Abah keluarkan, ambil surat khabar, pegang bungkus dia, keluarkan. Mak anjing tu tengok je. Dan Tok Abah pernah lepaskan anjing yang tersepit ya, anjing yang terkurung, tak ada gigit balik. Ibarat melepaskan anjing tersepit, maksudnya kita tolong orang, dia pukul kita balik, dia tibai kita balik. Itu maksud simpulan bahasa tu. Tapi insya-Allah lah, kalau kita tolong anjing lah ya, yang tersepit, untuk dilepaskan, insya-Allah dia tak gigit. Tapi kalau melepaskan buaya lapar tersepit, Tok Abah tak tahu. Itu tak tahu, tak ada pengalaman. Jangan buat pasal nampak buaya tersepit, buaya ni lapar, dia tersepit, kita lepaskan, dia libas kita balik, itu tak tahu.
Tapi mungkinlah kalau Allah punya kuasa ya, kalau kita lepaskan dia, dia takkan kacau kita. Tok Abah pernah sebut dulu kan, dan ramai yang merespon balik. Betul, saya pernah cakap dengan ular tedung supaya lari, jangan kacau. Saya pernah sebut pada burung-burung supaya jangan masuk rumah sebab banyak berak. Saya pernah sebut pada semut-semut supaya jangan kacau kawasan baby saya punya susu. Dan memang lepas tu tak ada dah. Ada orang yang merespon, bercakap dengan kucing, bercakap dengan ular, bercakap dengan semut, bercakap dengan pokok. Engkau tak berbuah siap kau, aku tebang kau. Tahun ni, ujung tahun ni kau tak buah, aku tebang kau. Betul. Dengan izin Allah berbuah ujung tahun tu. Dan memanglah ada orang yang kena kata takik sikitnya, lukakan sikit. Rupanya ikut kajian sains, bila kita melukakan pokok yang dalam patut dah berbuah, rambutan dah umur 8 tahun, 7 tahun yang memang patut berbuah, dah 3-4 tahun dah boleh berbuah, tapi tak berbuah, cuba takik sikit. Rupanya kata saintis, bila kita takik batangnya, maka dia tengok pokok pun terasa, aku ni luka ni, mungkin mati. Sebelum aku mati, aku kena tinggalkan zuriat. Maka dia pun berbunga, berbuah. Sama juga kita bagikan water pressure. Itu yang dikontrol oleh orang Siam dan sebagainya. Bagaimana dia kontrol. Musim durian tak berhenti, musim rambutan tak berhenti sebab dia kontrol. Dia bagi water pressure kepada pokok-pokok tu. Dia bubuh plastik supaya tak dapat air. Maka dia rasa stres. Bila pokok tu stres, dia pun mengeluarkan bunga. Sebab dia kata, aku stres nak mati ni. Sebelum aku mati, baik aku tinggalkan zuriat. Maka mereka pun, pokok-pokok pun berbunga dan berbuah. Itu prinsipnya yang diterangkan oleh pegawai pertanian kepada Tok Abah. Tok Abah tu bidang pertanian juga. Tapi ialah bidang aja, tapi tak praktis. Jadi pakar-pakarnya begitu Tok Abah. Nampak macam lawak, tapi betul. Bila kita bagi pressure, maka dia pun kata tu seolah macam nak mati, maka dia pun berbuahlah, berbunga dan berbuah. Nampak? Berkomunikasi dengan pokok boleh, dengan bunga boleh. Terus mak-mak kita cakap dengan pokok bunga. Bercakap dengan kucing boleh, bercakap dengan ular tedung boleh. Dengan tikus, tak tahulah. Memang tak dengar cakap lah tikus ni. Memang dia masih degil. Tikus dengan lipas memang tak makan saman, kata orang. Okey. Beri makan binatang, burung dan sebagainya akan membuka pintu rezeki. Satu lagi tip yang Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah ialah sentiasa bersangka baik dan bentuk muka rezeki. Macam mana nak bentuk muka rezeki? Ada orang tu kata, budak ni muka rezeki ni. Memang kita rasa kesian, nak tolong, nak bantu. Muka dia muka rezeki. Dan ramai orang kata, termasuk anak-anak Tok Abah kata, muka abah ni pun muka rezeki. Dia nampak kesian sangat, rasa nak belanja je, rasa nak bagi makan aja. Anak Tok Abah pernah tegur, kenapa masa tengok abah makan nampak sedih sangat, macam kesian sangat. Itu namanya muka rezeki. Jadi maaf contoh, kalau Tok Abah minum kat kedai lah, sekarang dah boleh dah, minum ataupun breakfast kat kedai, yang lepas-lepas lah. Kalau 10 kali Tok Abah makan kat kedai, 8 kali orang belanja, orang bayarkan 8 kali. Tak muka rezeki ke ni? Fadilah Kamsah, muka rezeki, muka welfare, muka Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya kata kat orang, muka saya muka kebajikan. Memang betul. Ya Allah, ya Tuhanku, sebut kata ala teringin nak makan musang king, pop, esok lusa ada orang hantar. Ada ni tak minta, jangan pula sekarang dah off musim ni. Teringat singin dengan nak makan steak wagyu. Besok lusa ada orang hantar. Atau orang hantar. Ya Allah, ya Tuhanku, dah lama tak makan sate rusa. Ada pula orang hantar sate rusa. Dah lama tak makan pizza. Ada orang hantar pizza. Ada orang hantar pizza. 3, 4, 5 perasa pula tu. Lepas tu kata, kalau boleh tak wajib, kalau boleh tak ambil gambar. Itu aja dia punya pesanan. Kalau boleh, dia kata, tak boleh tak apa. Allah, of course lah kita boleh kan. Orang dah bagi pizza percuma, panah-panah pula tu. Bukan satu jenis rasa.
3-4 rasa, dengan seafoodnya, dengan dia punya apa nama dagingnya, ayamnya, ya. Engkau ada lagi perasa baru, ya. Entah tak ingat 4-5 perasa dia punya kata tu, cita rasa dia. Subhanallah. Itulah muka welfare tu Abah, ya. Jadi macam mana nak kita buat bentuk muka rezeki? Zikir lah. Zikir. Dan kita kalau banyak memberi, maka orang pun mudah memberi. Kita peka kat orang, maka orang pun akan peka kat kita, ya. The more you give, the more you get. What goes into your life correspond to what goes out from your life. Apa yang akan akan masuk dalam diri kita ni, rezeki, kasih sayang, penghormatan, dia seimbang dengan apa yang kita beri, dia keluar daripada diri kita. Kalau kita banyak memberi, kita akan dapat menerima. Kalau kita menghormati orang, orang akan hormati kita. Kita sayang orang, orang akan sayang kita. Sampai ada pakar psikologi kata, love begets love. Sayang menarik sayang. Hatred begets hatred. Benci menarik benci. Jadi jangan heran, jangan terperanjatkan. Kenapa aku tengok orang tu kali pertama aku dah suka kat dia? Tersuka tanpa sengaja. Rupanya orang sana pun hantar gelombang suka kat awak. Kenapa kadang kita nampak orang kali pertama terus tak ngam, terus tak selesa, terus tak berapa, tak ada chemistry lah. Rupanya orang sana pun walaupun senyum-senyum, walaupun very polite, cakap lemah lembut ke awak, dia sebenarnya pun tak berapa ngam dengan awak, tak berapa ada chemistry dengan awak. Itu sebabnya tak kenal maka tak cinta, ya. Jadi mula-mula kita kena tengok, dia ni nampak pada rakam saya nampak sombong lah, nampak macam tak kisah orang, macam tak nak berkawan aja. Nampak sebab tak kenal. So dia sangka kita tak mesra, maka dia pun tak mesra. Tapi bila dah kenal, la Allah, lain betul lah. Tengok dari jauh memang nampak sombong, tapi bila dah berbual, ya Allah macam lama biasa tak? Biasa tak? Jumpa kes macam tu? Yes. Tak kenal maka tak cinta. Rupanya bukannya dah kenal kita bercinta, bukan. Bila dah kenal, kita punya persepsi terhadap orang itu berubah. Persepsi. Lepas tu hormat menarik hormat, sayang menarik sayang. Jadi persepsi kita bila tak kenal, kita ingat dia sombong, jadi kita pun tak berapa suka. Tak suka, menggamit, tak suka. Jadi kalau kita pemurah, rezeki kita mana bahagi-bahagikan, kita kata untuk kongsikan, maka insya-Allah rezeki kita juga akan murah, ya. So sentiasa bersangka baik kepada Allah dan bentuk muka rezeki, ya. Nak bentuk muka rezeki tu ialah of course jaga solat, ya. Bila kita sentiasa kekalkan wuduk pun takkan sama orang yang berwuduk dengan tidak berwuduk, takkan sama muka orang yang solat dengan yang tidak solat. Sebab wuduk tadi, ya, maka muka nampak berseri, ya, dan sebagainya. Takkan sama muka yang beriman dengan tidak beriman. Dahsyatnya, kadang-kadang Tok Abah mengajar, ialah sekumpulan manusia, ya. Tengok Tok Abah tanya pada pengajar, kenapa yang depan ni nampak lain macam sikit? Yang depan ni begini. Yang belakang tu begitu. Patutlah yang depan nampak lain, yang belakang nampak lain. Tok Abah tak tahu pun. Tapi bila penganjur terangkan, ya, tentang situasinya, maka baru nampak, ya. Okey, tu nombor 13. Tip nombor 13. Nombor 14, Tok Abah dah sebut. Memaafkan semua orang sebelum tidur akan membuka pintu rezeki. Bila kita maafkan orang, ya, Allah ampunkan dosa kita. Bila kita maafkan semua orang, Allah akan rangsang orang maafkan kita. Bila kita maafkan orang, hati kita jadi bersih. Doa jadi makbul. Hati kita jadi magnet. Jadi kemaafan membuka pintu rezeki. Dan Tok Abah sebut selalu, memaafkan semua orang juga adalah sifat, ya, penghuni syurga. Cuba Google, ya. Apakah maksudnya kemaafan adalah sifat penghuni syurga? Cuba Google, akan ada penerangan yang jelas. Alright. Satu lagi, ikut kitab yang Tok Abah rujuk lah, ya, buku yang Tok Abah rujuk. Dia kata orang yang menunaikan haji dan umrah juga membuka pintu rezeki. Kita nak pergi umrah haji pun tak ada bajet. Itu sebabnya kalau kita pasang niat, sungguh-sungguh pasang niat untuk pergi haji, umrah, ya, insya-Allah lah. Tapi sekarang memang ada cabaran lah. Bukan sebab apa-apa, tapi sebab suasana, ya. Ada kota teruk, ya, belum bagi dibuka untuk orang luar. Itu cerita lain. Tapi mudah-mudahan untuk mereka yang sudah ambil vaksin dan sebagainya, dengar kabar akan dilonggarkan, ya, bilangan orang yang menunaikan haji tahun ini
dan umrah dan sebagainya. Dah mulai dibuka lah ya. Mulai dibuka untuk jemaah luar datang ke Mekah. InsyaAllah. Dan Tok Abah juga sebut, ini pun satu tip yang sangat magical lah. Barang siapa yang menjalin silaturahim, memperkasa silaturahim, hubungan kekeluargaan, adik-beradik, sepupu sepapat dengan pakcik makcik, ya, maka bila kita memperkasa hubungan silaturahim, maka akan terbuka pintu rezeki, maksud hadis, dan akan memanjangkan umur kita, menganjakkan tarikh ajal. Jadi jom kita perkasa, ya. Dalam PKP ni rupanya banyak hikmahnya, ya. Ramai keluarga yang makin rapat, yang mampu menolong yang tidak mampu, ya, tak dapat berjumpa. Memang dulu pun masa tidak ada PKP pun jarang jumpa sebab berterabur satu negara, satu Malaysia. Jadi jauh, jumpa waktu raya ataupun waktu kerajaan-kerajaan atau ya, majlis perkahwinan dan sebagainya kan. Bagulah kita jumpa. Tetapi dalam masa PKP ni, Masya Allah, mereka rancak, ya, berinteraksi melalui webinar, ya. Buat tahlil, bacaan Yasin webinar, Quran Hour webinar, mesyuarat keluarga secara webinar, secara online lah, secara online, ya. Dahsyat, ya. Dan mereka nampak keseronokan. Sebab dulu pun jarang jumpa, dan tapi tak terfikir pun nak buat video call, video conference, video meeting, tak ada. Tak terfikir. Tapi dengan asbab PKP, maka tiap-tiap minggu keluarga kami buat tiap-tiap minggu insya-Allah, ya. Yasin dan tahlil dan sedikit tazkirah, ya. Dan Tok Abah punya WhatsApp group daripada sekolah, ya. Kawan-kawan sekolah kita buat setiap bulan. Dah 3 minggu dah kita buat. Asbab PKP, asbab ada kematian di kalangan kita, so kita pun buat tahlil online, Yasin online, ya, sama-sama. Dan kita nampak seronok, ya, banyak kebaikan, so kita jadikan dia sebagai satu program berkala tiap-tiap bulan, untuk adik-beradik tiap-tiap minggu dan sebagainya. Cantik kan? Cantik. Ingat, bukan itu saja yang berlaku. Mengeratkan satu rahim juga akan membuka pintu rezeki. Jadi magnet rezeki, asbab menjalin, memperkasa hubungan kekeluargaan. Alright. Itu satu, ya. Satu lagi, ini dia. Rupanya rezeki seorang laki-laki ialah dia memang dipengaruhi oleh keluarganya, isterinya. Jadi rezeki seorang laki-laki itu, yang mencari rezeki wajib lelaki. Jadi rezeki lelaki itu juga terkandung rezeki isteri dan rezeki anak-anaknya. Sebab mencari rezeki tanggungjawab suami. Orang perempuan bekerja harus, ya, untuk menolong keluarganya. Tapi gaji isteri punya. Gaji isteri punya, bukan suami punya. Ingat tu. Undang-undang mana pun kau pegang pun, pendapatan isteri punya. Kalau dia nak tolong keluarganya, suaminya, alhamdulillah. Tapi bukan kewajiban. Tak wajib, ya. Tapi untuk laki-laki wajib, ya, untuk dia menyara keluarganya. Untuk orang perempuan tidak wajib. Bukan kewajipannya. Tapi kalau dibantu, besar pahalanya insya-Allah. So berumah tangga juga akan membuka pintu rezeki. Jangan tunggu dah banyak rezeki baru nak berumah tangga. Saya bukan tak nak berumah tangga, tapi belum cukup rumah, belum beli kereta, belum ada, fridge belum ada. Dia fikirkan rumah, fridge, kereta, ya. Janganlah tunggu nak dah kaya baru nak berumah tangga. Berumah tanggalah bila cukup cukup syarat lah, ya. Artinya dah cukup umur, dah ada kemampuan, dah ada ilmu, ya, dah ada kata untuk semangat dan sebagainya, maka berumah tanggalah, ya. Maka insya-Allah rezeki akan datang. Sebab rezeki seorang suami terkandung rezeki anak-anak isterinya dan anak-anaknya insya-Allah. Right? Berumah tangga menggamit rezeki. Dan Tok Abah sebut juga selalu sebut sedekahkan naskah Quran, sejadah, telekung, kain kat masjid, ya, dan sebagainya. Kita tinggalkan, subhanallah. Ada orang, ya, dia belikan air 2-3 kotak, ya, 2-3 bukan 3 kotak, 2-3 pack, ya. Satu pack tu 24, ya. Dia letak kat masjid, dia kata silakan. Ya, ini free for all lah. Silakan, ini hadiah. So bukan tak payah beli apa-apa. Tapi banyak masjid dan surau, Tok Abah perhatikan, dia buat
air mineral di tepi dengan tong apa nama? Tong sedekah. Tong ataupun peti sedekah. Di situ itu sila ambil minum, ya, tapi bolehlah, ya, kalau nak boleh juga sedekah, ya, untuk satu botol RM1, ya. Kalau tak ada duit tak apa. Satu lagi apa yang tak apa nampak? Dia bagi mask, pelitup muka ni, mask. Banyak masjid bubuh kat tepi dengan tong apa nama derma, peti derma. Kalau ada silakan bayar untuk satu mask ni RM1. Kalau tak ada tak apa, ambillah satu untuk keperluan masuk masjid. Nak membuat masjid sekarang ni kena ada 2 dos, ya. Lepas tu kena ambil lah suhu dan sebagainya dan pakai mask. Kita terlupa mask ataupun terputus kita punya mask. Bawa mask punya masker ni daripada rumah tapi dah putus, ya. Nak macam mana ni, ya? Spare tak ada tapi kat masjid ada. Tapi yalah, masjid pun nak adakan mask tu dia kena beli juga kan. So kita bolehlah compensate bagi RM1 ke apa ke untuk mask yang kita gunakan yang disediakan oleh pihak masjid, ya. Tak bayar pun tak apa, semua masjid kata gitu, tapi kita faham lah kan, ya. Okey. Alright. So sedekahkan naskah Quran kat masjid, ya. Ada orang apa nama infakkan untuk buat telaga di negara kita, di Bangladesh, di apa, itu sebenarnya membina telaga untuk awam ni, pahalanya ya Allah sejak zaman Nabi, ya. Sangat-sangat digalakkan kita membuat telaga untuk keperluan awam. Subhanallah, ya. Kat tempat kita perlu ke? Ada tempat yang masih perlu, ya, tapi kebanyakan tempat kita dah ada paip bersih, ya, yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. Alhamdulillah. Tapi ada yang masih relevan, ya. Sedekahkan naskah Quran, sejadah, telekung, kain di masjid, ya, ataupun apa nama air minuman, ya, ataupun itulah, ya, tempat apa nama perigi, pam dan sebagainya. Alright, seterusnya. Okey, sebelum tu lupa pula sebelum tu, ya, sebab dah lebih setengah jam tak apa bersama. So ingat, FB Live kita dibawakan oleh Premium Chocolate. Nak dapatkan ni memang lazat, berkhasiat, minum secawan akan tertawan insya-Allah. Ada link kat apa nama komen, pin komen kat atas tu ada, ya. Untuk ni, so ni memang mudah-mudahan dengan asbab kita minum Premium Chocolate ni akan menggerakkan kita mencetuskan perubahan-perubahan positif, ya. Makin sehat, makin nak exercise, makin nak berdiet. Tu berlaku pada Tok Abah, ya. Syukur alhamdulillah. Nampak satu rentetan perubahan positif asbab memulakan minum apa ni Premium Chocolate. Bukannya minum benda ni terus jadi sihat terus, tak ada. Kita kena ubah perangai. Kalau tak diet macam mana nak turun, macam kalau tak exercise macam nak bakar lemak dan sebagainya. Wow, 959 dah dalam kelas. Cuba like and share, beritahu orang lain, jadikan 1K, insya-Allah dapat, ya. Alright. So nak dapatkan ni ada kat link atas, dan ramai sahabat-sahabat, ya, ramai sahabat yang dah mulakan, ya. Terima kasih Hasanah Sajuri, lepas tu terima kasih Kak Lah, terima kasih Afsakula, ya. Alright. Dan Tok Abah sebut tadi ada 3 webinar yang Tok akan buat. So program kita juga dibawakan oleh 3 webinar. 1, komunikasi dinamik di masa pandemik, 23 minggu depan. 23 September, seronok dan berbaloi, dan insya-Allah akan merangsang anda untuk memperbagi komunikasi yang relevan dekat tempat kerja, dalam masyarakat, di rumah. Banyak tip baru sebab Cikgu Mutanuddin ni pasal Tok Abah kena revamp. Banyak tip baru, banyak kata-kata mutiara baru, ya. Tok Abah kena masukkan sebab Cikgu Mutanuddin dah attend semua program Tok Abah. So Tok Abah pastikan ada benda baru untuk Cikgu Mutanuddin, ya, dan sahabat-sahabat yang mendaftar, ya. So Cikgu Mutanuddin dah mendaftar untuk komunikasi dinamik di masa pandemik. Yang keduanya, rumah tangga bahagia ibarat syurga di dunia. Itu pun satu program yang sangat menarik. Tok Abah pernah dapatkan tip-tip baru, ya, tip baru, mutiara kata baru, nasihat-nasihat baru, ya, zikir-zikir baru, masukkan untuk keluarga. Itu pada 25 September, hari Sabtu. Ya, jom ramai-ramai. Dah ramai mendaftar, ya. Jom ramai-ramai lagi. Dan last, ini sangat menarik. Tok Abah tak pernah buat, ya. This is the first time, premier, ya. Pada 30 September, mengenal peribadi personality kita melalui grafologi ataupun bentuk tulisan. Bagus untuk mak ayah, ya, membantu anak-anak. Bagus untuk anak-anak belajar sekolah menengah, universiti. Ramai yang dah gone through my program, alhamdulillah, ya. Termasuk anak-anak Tok Abah pun asbab tukar tulisan, tukar tanda tangan, tukar saiz, tukar dia punya slant, ya.
maka boleh mengubah perangai. Dahsyat ya ilmu Allah ni. Ya. So asbab kita dengan sengaja, dengan sedar tukar cara kita menulis, tanda tangan dan sebagainya, boleh tukar peribadi kita. Sebab we change our paradigm. Ini pada 30 September. Bagus untuk salesman mengenal customer. Bagus untuk bos-bos mengenal staff. Bagus untuk staff mengenal bos. Ya, tapi yang paling penting bagus untuk semua orang untuk mengenal diri dan merangsang perubahan pada diri. 30 September. Okey. So Tobah nak wrap up. Ada 2-3 lagi tip bagaimana, sebab ni dah sesi terakhir tentang menjadikan diri kita magnet rezeki. How to open up our pintu-pintu rezeki ya. So apa lagi? Sokongan pasangan sangat penting. Ya, doa seorang pasangan kita sangat kritikal. Kalau kita bekerja, kalau sokongan pasangan tidak memberi sokongan, tak berkat. Ya, kalau buat bisnes memang boleh hancur kalau tidak didoakan oleh pasangan. Malahan bila pasangan bergaduh, bercerai-berai, bisnes yang mantap, empire yang besar boleh hancur. Banyak Tok Abah lihat ya. Tok Abah orang tua, orang lama, dan nampak banyak sangat kes. Bila bergaduh suami isteri, maka bisnes pun hancur. Sebab tak dapat. Sebab dia membesar bisnes sebab rezeki pasangan. Rezeki pasangan masuk dalam bisnes tu. Itu sebabnya ada konsep harta sepencarian. Ada konsep itu. Dari kacamata Islam pun ya, memang ada harta sepencarian. Ya, jadi kita kena ingat tu. Faraid pun ada dia punya share. Alright. Sokongan pasangan sangat kritikal dalam membuka pintu rezeki. Lagi? Yes, doa kawan untuk kawannya dalam diam diaminkan malaikat. So berapa orang antara tuan-puan termasuk Tok Abah, sahabat-sahabat Tok Abah dan Tok Abah, wahai Allah, jiran-jiran aku mungkin ada masalah keuangan, kau buka ya pintu rezeki mereka, ringankan beban keuangan mereka, kalau ada hutang langsaikan. Ya, jiran-jiran aku ada yang sakit, sembuhkan. Bila kita doakan jiran dalam senyap, artinya tak hebah kat orang, malaikat aminkan, makbul. Lepas tu malaikat akan doakan kita. Jadi kalau nak buka pintu rezeki, doakan jiran-jiran kita murah rezeki. Untuk orang usahawan, ya, usahawan ke, orang yang berniaga ke, jadi stokis ke, doakan kawan-kawan yang seperjuangan, sama-sama jadi stokis, sama-sama jadi usahawan, sama-sama terlibat dengan katalah MLM yang syariah compliant. Banyak juga MLM yang tidak syariah compliant ya. Tok Abah tak nak masuk campur. Tapi MLM yang syariah compliant, yang ada yang halalan thayyiban, insya-Allah ikut dia punya bisnes modelnya, maka kita doakan kawan-kawan kita murah rezeki, maka rezeki kita juga akan murah insya-Allah. Ramai orang terlupa nak doakan kawan-kawannya yang sama-sama berniaga, sama-sama berjuang. Itu ya. Lepas tu seterusnya, mudahkan urusan orang lain dan tunaikan hajat mereka, maka rezeki kita akan terbuka. Pintu rezeki terbuka. Mudahkan urusan orang lain. Ya, bila kita sedang beriktikaf kat masjid, dalam bulan Ramadan pun iktikaf tu last 10 days sangat-sangat digalakkan. Last 10 days of Ramadan, beriktikaf kat masjid. Tapi apa yang lebih afdal daripada iktikaf kat masjid? Keluar untuk tolong selesaikan urusan orang. Tolong bantu orang yang bergaduh, damaikan. Orang yang perlu bantuan hajatnya, kita bantu dia. Ya, kita nak bagi kaunseling orang yang bergaduh, nak bercerai. Itu lebih afdal daripada duduk beriktikaf kat masjid 10 hari terakhir Ramadan. Dahsyat. Ya, dahsyatnya. Mudahkan urusan orang lain dan tunaikan hajat mereka akan membuka pintu rezeki lebih aula daripada beribadah dalam masjid. Ya. Dan satu lagi yang ulama-ulama pesan untuk membuka pintu rezeki, cari jalan untuk gembirakan orang lain. Gembirakan orang lain tu telah datang ke rumah orang buat buah tangan. Itu satu sunnah yang sangat baik. Yang Tok Abah selalu pesan ya, bila orang bagi kita 3 perkara jangan tolak. Ya, perfume, susu dan bantal. Perfume, susu dan bantal. Perfume dia faham, susu faham, bantal apa maksud bantal? Atau apa pun Google ya, apa maksud bantal yang tersirat. Memanglah Nabi bila sahabat datang, Abu Bakar datang, Nabi sedang baring, Nabi ambil bantal yang Nabi gunakan untuk tempat duduk tetamu yang datang tu. So bila orang bagi bantal jangan tolak ya. Bukan bantal untuk sama-sama tidur baring, tak, untuk duduk. Jadi dalam konteks sekarang, kata orang yang menulis tu, ulama yang menulis,
Maka dia kata bantal tu juga bermaksud orang ulukan kita kerusi, tempat duduk dan sebagainya, jangan tolak lah. Ya, silakan duduk ni duduk ni. Ya, orang sediakan kerusi, kita duduk lah. Jangan tolak. Ya, gitu. Tapi ada juga Tok Abah tengah bagi ceramah, ya, bagi ceramah, ya. Ada VIP lewat datang, ya. VIP lewat datang. Dia pun berdiri, ya. Jadi dia pun pergi ke depan dengan muka merah. Mana kursi saya? Mana kursi saya? So Tok Abah kata, tolong ya, tolong bagi satu kursi untuk apa nama, ya, orang ni. Tak payah sebutlah dia title. Tapi saya tak nak duduk belakang, saya nak duduk depan. Dia dah datang lewat, orang semua dah duduk, majlis dah start setengah jam, ya. Memang tak ada tempat duduk kat depan, dah penuh. Tapi sebab dia VIP, kononnya lah VIP untuk dia lah. Tapi pada Tuhan tak ada beza. Pada Allah, Allah tak pandang jawatan kamu, pangkat kamu, kekayaan kamu, rupa kamu, keluarga kamu. Allah tak pandang. Allah pandang hati dan amalan kamu. Ya, sebabnya Tok Abah sangat kecewa. Ya, dia dah datang lewat, marah-marah just because. Awak tak tahu ke saya siapa? Cakap kuat pula tu. Allah, saya kata, aku tak heran kau siapa. Ya, kita, ya, Allah pun tak muliakan kau dah datang lewat, kau nak duduk depan. Memang dah tak ada tempat. Mengarut. Tapi adalah, ya, majlis yang tertentu, Tok Abah nampak, ya. Semua dah penuh dah, kursi VIP depan. Tapi ada VIP, maka salah seorang yang paling kecil jawabannya, paling kurang dia punya posisi, dia akan mengalah. Dia terus panggil, apa ni, orang yang VIP tu duduk, dia pun cari tempat lain. Ini biasa berlaku. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tak tahulah apa hukumnya. Tapi kalau Tok Abah cakap tentang hukum yang ulama pesan kat Tok Abah takut. Tok Abah takut, ya. Awak lewat datang, orang lain kena kosongkan kursinya untuk bagi kursi ke awak. Tok Abah takut tu, apa hukumnya? Tanya ulama. Tanya ulama, jangan tanya Tok Abah. Ya, tapi Tok Abah dapat nasihat daripada ulama, memang menakutkan. Awak datang lewat, orang lain yang dah duduk kat depan, kosongkan kursinya untuk awak duduk. Apa hukumnya? Check it out. Ya. Tapi kalau dah sama-sama redha, cerita lain lah. Tapi kalau yang disuruh kosongkan kursinya tak berapa redha, siap kau orang yang datang lewat, nak minta juga duduk kursi kat depan tu. Watch out. Ada datang lewat, nak juga soft depan. Allahu Akbar. Samalah. Sampai pijak-pijak orang, sampai tolak-tolak tekan kepala orang nak duduk ke depan. Tapi kalau depan tu memang ada tempat kosong, orang tak nak isi soft, itu cerita lain. Tapi jangan sampai menyakiti orang yang lain. Dalam proses awak nak pergi ke depan, awak tolak orang, awak pegang kepala orang, awak langkah orang, itu watch out. So itu dia adik-adik, anak-anak. So Tok Abah pun hampir sejam dah. So jangan lupa Asmaul Husna membuka semua pintu kehebatan termasuk rezeki. Baca Asmaul Husna sangat bagus. Dan of course, rujuklah, ya. Pintu doa-doa murah rezeki, bacalah. Mudah-mudahan terbuka semua pintu rezeki. Termasuklah ayat 1000 dinar, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Kausar, doa pembuka 12 pintu, doa bebas hutang, ayat 44 surah Al-Ghafir, wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, surah Shad ayat 54, inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Ya, dan bila kita dalam keadaan tertekan, dalam sengsara, sebutlah zikir yang Nabi suruh, hadis riwayat Ibnu Majah, alhamdulillahi ala kulli hal. Ayat yang Nabi suruh kita baca bila kita tertekan, kita dalam keadaan kesempitan, ada masalah. Segala puji bagi Allah atas setiap kejadian, setiap yang berlaku. Tu kita tertekan tu, ada masalah, ada hutang, ada benda pecah, hilang barang, kita tengah sedih, stres, alhamdulillahi ala kulli hal, akan meringankan beban, mudah-mudahan membuka pintu rezeki, Allah gantikan yang hilang dengan yang lebih baik. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alright, itu dia. Minta ampun, minta maaf. Tok Abah doakan anda semua dirahmati Allah, terbuka pintu rezeki. Doakan yang sama untuk Tok Abah sekeluarga. Ya, kita buat yang terbaik. Ingat, jadikan hari ini hari terbaik. Mana tahu hari ini hari kita yang terakhir. Make your everyday, your today, your masterpiece. Who knows, today could be your last day. If you did every day, mudah-mudahan our life will be more meaningful.
Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.